Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Panas sahabat-sahabat semua. Bekas pemimpin PAS sekolahkan Ketua Pemuda PAS yang mulutnya berbau longkang sahabat-sahabat semua. Kerana apa? Kerana inilah antara kepakaran utama pemimpin-pemimpin PAS, tidak kira yang sudah tua, yang muda, khususnya juga sangat pakar di dalam membuat hasutan, menyemai kebencian dan juga membuat fitnah sahabat-sahabat semua. Jadi terkini Ketua Pemuda PAS diminta bertobat lepas gelar Barisan Nasional pengelap kaki DAP. Itu antara kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS ini, sehingga itu bekas pemimpin PAS ini yang kini bersama dalam kerajaan perpaduan ini menyekolahkan dan juga menghentam Ketua Pemuda PAS ini sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita kongsi bersama apakah sebenarnya yang dikatakannya, dan juga menarik untuk saya bacakan kenyataan bekas pemimpin PAS ini. Tapi sebelum itu sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So ini dia Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO Muhammad Khairuddin Aman Razali. Dan sebelum ini beliau adalah ulama PAS sebagai pemimpin dalam parti PAS, yang mana meminta seorang pimpinan PAS supaya bertobat selepas menyamakan Barisan Nasional seperti kain buruk pengelap kaki. Meskipun tidak menyebut nama pemimpin berkenaan, Muhammad Khairuddin jelas merujuk kepada ucapan Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Saari pada konvensyen pilihan raya PN di Shah Alam semalam. Katanya, menghina bukan akhlak Muslim, jauh sekali sebagai mukmin, apatah lagi akhlak seorang yang mengaku sebagai pejuang Islam, katanya. Jadi beliau menambah, menghina parti lain yang pernah menjadi rakan kerjasama atas nama Islam dan Melayu sebagai kain buruk pengelap kaki adalah akhlak yang sangat buruk dari seorang yang dipanggil Ustadz, katanya. Apa keuntungan dunia yang dikehendaki daripada penghinaan ini? Soalnya menarik perhatian ahli kononnya seorang yang hebat berpidato, atau menarik sokongan rakyat dalam PRN dengan menghalalkan penghinaan yang diharamkan oleh Islam, soalnya lagi. Katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Semalam sahabat semua, ini dia Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli berkata, UMNO BN kini hanya dijadikan kain buruk untuk mengelap kaki oleh salah sebuah parti dalam kerajaan, yaitu DAP. Ahmad Fadli berkata demikian merujuk kepada kenyataan bekas ahli parlimen DAP Tony Puah yang menggelar UMNO sebagai sebuah pakatan korup. Artinya pada pandangan DAP, UMNO umpama kain buruk yang digunakan untuk mengelap kaki ketika basah. Apakah bahasa saya kasar? Soalnya saya tak nak bermusuh dengan ahli-ahli UMNO. Maknanya apa? Maknanya kamu UMNO tunggu masa hendak dibuang ke longkang, kata Ahmad Fadli. Inilah dia sahabat-sahabat semua, hasutan dan juga cubaan untuk memprovokasi. Sebenarnya soalan ataupun perkara itu telah pun diselesaikan. Yang mana Tony Puah telah pun dihalang oleh YB Anthony Leok sebagai pemimpin utama parti DAP ini, agar dihalang untuk tidak lagi memberi sebarang kenyataan ataupun berada di pentas dan juga beliau tidak akan bertanding pada PRN yang akan datang ini. Inilah tindakan segera yang dilakukan oleh parti DAP. Tapi hari ini sahabat-sahabat semua, kita boleh lihat begitu parti PAS, pemimpin-pemimpin muda daripada PAS ini begitu suka untuk parti ataupun kerajaan perpaduan ini berpecah, supaya kononnya mereka boleh mengambil alih kerajaan yang ada hari ini, seperti mana yang mereka lakukan pada langkah Sheraton apabila mereka menghalalkan perkara yang tidak bermoral dengan menebuk kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah yang mereka sedang rencanakan untuk memecah belahkan hubungan antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan dalam kerajaan perpaduan ini, supaya sekali lagi mereka mempunyai peluang untuk menebuk atap kerajaan ini seperti yang dilakukan oleh mereka sebelum-sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Sambil mengingatkan Ahmad Fadli dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Khairuddin meminta pemimpin PAS itu bertobat dan berpolitik dengan akhlak sebagai seorang Islam. Saya menyuruh ustaz lain ahli parlimen ini untuk bertobat, katanya, kepada Allah, kerana Allah menyuruh
kepada taubat daripada menghina dan merendahkan sesama muslim, dan memohon maaf atas penggunaan kata-kata bidalan yang hodoh ini agar tidak menjadi ikutan kepada anak-anak muda yang dipimpin oleh beliau. Katanya lagi, jangan malu untuk bertobat dan memohon maaf. Katanya juga yang sebagai bekas pemimpin PAS. Wow, terbaik sahabat-sahabat semua. Itu antara kenyataan ya daripada Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO yang sebelum ini beliau berada di dalam parti PAS, tapi sekarang ini telah bersama-sama ya di dalam perjuangan ya dalam kerajaan perpaduan, karena beliau sedar dan melalui pendedahan-pendedahan yang dilakukannya bahwa PAS ini adalah parti yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin sebagai parti ajaran sesat. Semua dalil, ya semua hadis dipesongkan. Kerana apa? Kerana kepentingan politik semata-mata. Inilah yang sanggup dilakukan oleh lebay-lebay ini. Ya, tidak kira pimpinan yang sudah tua, yang sudah berumur. Hari ini Ketua Pemuda PAS pula menunjukkan contoh yang tidak masuk akal dengan kata-kata seperti kenyataan daripada bekas pemimpin PAS ini yang kini bersama dengan kerajaan perpaduan, bahwa katanya ini tidak sesuatu yang tidak berakhlak. Ya, sebagai ustaz katanya, perkara ataupun kenyataan-kenyataan seperti ini seharusnya tidak keluar daripada mereka yang bergelar ustaz ulama ya di dalam perjuangan Islam katanya. Jadi jelaslah sahabat semua bahwa apa yang dilakukan oleh parti PAS ini, Parti Bersatu ini, Perikatan Nasional Pembangkang hari ini, bahwa mereka begitu ketandusan idea untuk diperjuangkan. Dan apa yang mereka perjuangkan dengan memainkan sentimen 3R ini sahabat-sahabat semua, tanpa segan silu, tanpa rasa berdosa, saban hari, saban malam, pagi, tengah hari, siang, subuh, apalagi berbagai hari dan setiap hari ya mereka meroyan ya karena mereka tidak berkuasa hari ini, dan mereka sanggup melakukan apa sahaja dengan menjajah fitnah. Saat hari demi hari sahabat semua kita melihat fitnah-fitnah dijajah, fitnah-fitnah dilontarkan, posting-posting yang berbau hasutan, posting-posting yang berbau fitnah dan sebagainya, datangnya daripada pemimpin-pemimpin daripada PAS ini, dan kini itulah menular kepada bekas-bekas pemimpin daripada UMNO yang kini bersama dengan PAS hari ini sahabat-sahabat semua. Jadi benarlah kata orang, kalau kita masuk kandang harimau, kita mengaum. Kalau masuk kandang kucing, kita memiau. Miau, miau. Itulah yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin yang sebelum ini bersama UMNO. Setelah mereka dipecat, dibuang dan masuk PAS ini, kini mereka menjadi kaki fitnah seperti lebay-lebay PAS, ustaz-ustaz, ulama-ulama ini semua sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabat di luar sana? Anda boleh berikan komen Anda, pandangan pendapat Anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walaunted, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, termasuk juga geng Takut Anwar, GTA. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau, sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Alright, itu saja. Ya, jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi di dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.